الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk dan yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Maka sesiapa yang menyaksikan di kalangan kamu akan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait." Dibinakan agama Islam itu di atas 5 perkara. Mengucap bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitillahil Haram. An Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya min as-siyam. Qala shahru Ramadan. Qala hal alayya ghayruh? Qala la illa an tatawwa. Dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki telah bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, khabarkan kepada saya berkenaan dengan apa yang Allah wajibkan ke atas saya daripada ibadat puasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan. Lalu dia bertanya lagi, adakah di atas saya yang lain lagi puasa yang diwajibkan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, malaikat sekiranya engkau mengerjakan yang sunat. Bersempena dengan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan berpuasa, yang menjadi salah satu daripada rukun Islam. Bulan yang sangat mulia, bukan sahaja kita diwajibkan puasa. Bulan ini dikurniakan kelebihan-kelebihan yang banyak. Maka kita dijemput menjadi dhaif, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dihidangkan dengan ibadat puasa yang wajib, yang sangat besar pahalanya dan sangat tinggi nilai dan fadilatnya.
serta dengan ibadat-ibadat yang lain. Ibadat puasa itu sendiri mempunyai kelebihan yang sangat besar yang dinyatakan oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyam junnah fa idza kana yawm as-sawm ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه أحمد ومسلم والنسائي. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya firman Allah azza wa jalla, setiap amal anak Adam yakni manusia terserah kepadanya malaikat puasa, maka sesungguhnya terserah kepadaku, akulah yang menentukan balasannya. Puasa adalah perisai yang menahan dirinya daripada bahaya. Maka apabila seseorang itu berada hari dalam keadaan dia berpuasa, apabila seseorang dalam keadaan berpuasa, maka jangan dia melakukan perkara yang lucah dalam percakapannya, perkara yang buruk, dan jangan bertengkar, dan jangan menjadi bodoh. Jika seseorang memakinya atau ingin menyerangnya, maka katakan sesungguhnya saya berpuasa sebanyak 2 kali. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, maka sesungguhnya berubah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau miski yang sedap baunya. Dan bagi orang yang berpuasa itu 2 kegembiraan yang dia bergembira dengan keduanya. Apabila dia berbuka, dia bergembira dengan berbukanya, dan apabila dia bertemu dengan Tuhannya, dia bergembira dengan puasanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Hadis ini menyatakan bahawa ibadat puasa mempunyai fadilat berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain, yang digandakan dengan setiap satu amal yang baik dengan 10 kali ganda. Adapun ibadat puasa disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terkira pahala dan fadilatnya akan diberi kepada seseorang itu pada hari kiamat kelak. Puasa bukan sahaja menahankan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, makan, minum dan lain-lain, termasuk menahan hawa nafsu. Di antaranya nafsu kemarahan. Apabila kita menghadapi pertelengkahan dan perselisihan dengan orang, kita naklah sabar dengan berpuasa. Puasa melatih kita menjadi orang yang sabar. Jangan berkelahi, jangan berbalah. Bila ada orang ajak balah, beritahu saya berpuasa. Itu adabnya. Dalam hadis yang lain, as-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sha'imun marratain walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami as-sha'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk yatruku ta'amahu وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثالها. Hadis riwayat Bukhari dan Abi Daud. Maksudnya puasa itu adalah perisai, penyangga yang menahan dirinya daripada bahaya. Apabila seseorang kamu
dalam keadaan berpuasa, maka jangan bercakap dengan percakapan yang buruk. Jangan menjadi bodoh. Maka sekiranya seseorang ingin menyerangnya atau memakinya, maka katakanlah aku berpuasa sebanyak 2 kali. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, sesungguhnya berubah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau miski yang sedap baunya. Dia sanggup meninggal makannya, minumnya dan nafsu syahwatnya kerana aku. Maka puasa itu terserah kepada aku, dan akulah yang menentukan pahalanya. Dan setiap satu amal yang baik digandakan dengan 10 kali ganda. Dalam hadis yang lain, wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah yaqulu as-siyamu ay rabbi منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني به ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه أحمد بسند صحيح. Maksudnya, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa dan Quran boleh memberi syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku menghalangnya daripada makan nafsu syahwat di waktu siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Dan berkata pula Al-Quran, aku menghalangnya daripada tidur di waktu malam, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Lalu diizinkan kepada keduanya, yakni puasa dan Al-Quran, memberi syafaat kepada orang yang beramal dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa an Abi Umamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi'amalin yudkhilani al-jannah qala alayka bis-sawm fa innahu la 'idla lah thumma ataitu ath-thaniyah faqala alayka bis-siyam rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Hakim wasahahahu. Dan dari Umamah radhiyallahu an, katanya, aku telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata kepadanya, suruhlah saya dengan satu amalan yang membolehkan saya masuk syurga. Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau hendaklah berpuasa, sesungguhnya tidak ada tandingan baginya. Kemudian aku datang kali yang kedua, aku bertanya dengan soalan yang sama. Lalu Nabi SAW menjawab, engkau adalah berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan Al-Hakim mengatakan hadis ini hadis sahih. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm an-nar an wajhihi 70 kharifan. Rawahul Jamaah illa Abu Daud. Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah berpuasa seseorang itu 1 hari pada jalan Allah, malaikat Allah menjauhkan dengan sebab puasa itu 1 hari daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Al-Jam'ah malaikat Abu Daud. Wa an Sahl bin Sa'd anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yuqalu yawm al-qiyamah ayna as-sa'imun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dhalika al-bab. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan dari Sahal bin Sa'ad bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya bagi puasa, bagi syurga itu ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Dia seru pada hari kiamat, mana dia orang yang berpuasa. Apabila masuk yang terakhir di kalangan mereka, lalu pintu itu ditutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan kelebihan puasa secara umum, sama ada puasa yang wajib ataupun puasa yang sunat.
sudah tentulah puasa yang wajib di bulan Ramadan berlipat kali ganda kelebihannya daripada puasa yang disunatkan. Bulan Ramadan itu sendiri mempunyai fadilat yang diberi oleh Allah dan kelebihan amal yang dilaksanakan berbulan Ramadan. Di sana ada hadis yang menyatakan perkara ini. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma hadara Ramadan qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alf syahr man hurima khairaha faqad hurim. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tibanya bulan Ramadan menyampaikan ucapan, sesungguhnya telah tiba kepada kamu bulan yang diberkati. Allah mewajibkan kepada kamu padanya puasa, dibuka padanya pintu-pintu syurga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dia belenggu padanya syaitan-syaitan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang dihalang tidak mendapat kebaikannya, maka sesungguhnya dia telah dihalang daripada mendapat kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Hadis ini menyatakan bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan padanya puasa yang mempunyai kelebihan yang sangat besar. Di antara kelebihan Ramadan ialah dibuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga dibuka, mempersilakan orang yang berpuasa, mempersilakan orang yang mengisi bulan Ramadan dengan amal yang baik. Dikunci padanya pintu-pintu neraka. Pintu neraka dikunci, ditutup punca-punca neraka. Apabila seseorang itu mengerjakan ibadat puasa, dia menutup hawa nafsunya, menutup kemahuannya, menutup keinginan untuk mengerjakan yang haram. Itu menutup pintu neraka. Dia belenggu syaitan. Bila dia berpuasa, dia menahankan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, menahan hawa nafsunya, maka syaitan dia belenggu dengan sebab puasanya. Adapun orang yang mengerjakan maksiat pada bulan Ramadan, orang itu sendiri yang buka pintu neraka. Orang itu sendiri yang melepaskan syaitan yang dibelenggu untuk dia masuk neraka dan untuk dia bersama dengan syaitan. Bulan Ramadan diberi Lailatul Qadar, satu malam yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana satu ibadat, apa saja ibadat yang dibuat berbetulan dengan Lailatul Qadar, sama ada ibadat wajib yang biasa diamalkan ataupun ibadat sunat yang diamalkan, dia beri kelebihan 1000 bulan. 1000 bulan ini bermakna berpuluh-puluh tahun lamanya mengatasi umur kebiasaan manusia. Itu ialah hadiah yang diberi oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Arfajah qala kuntu 'inda Uqbah bin Farqad وهو يحدث عن رمضان قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما رآه عتبة هابه فسكت قال فحدث عن رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين قال وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. رواه أحمد والنسائي وسنده جيد. Maksudnya, dan dari Arfajah, kata Arfajah, aku berada dalam majlis ilmu Utbah bin Farqad, seorang ulama tabi'in. Arfajah juga ulama tabi'in. Ulama tabi'in ialah ulama yang sempat mengaji dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sedang Utbah bin Farqad bercakap
berkenaan Ramadan, masuk salah seorang sahabat di kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Utbah bin Farqad melihat seorang sahabat Nabi masuk, dia merasa gerun dan terdiam, tak berani bercakap. Kerana merasakan orang yang lebih alim daripadanya sudah datang. Dia terdiam. Lalu dia berkata kepada sahabat itu, sila ucapkan kepada kami berkenaan dengan Ramadan. Lalu sahabat itu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan Ramadan, dikunci padanya pintu-pintu neraka, dibuka padanya pintu-pintu syurga, dibelenggukan padanya syaitan-syaitan. Lalu ditugaskan satu malaikat menyeru pada tiap-tiap hari bulan Ramadan, wahai orang yang mahu mengerjakan yang baik, bergembiralah. Wahai orang yang mahu mengerjakan yang jahat, berhentilah sehingga selesainya bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan sanadnya baik. Menunjukkan bulan Ramadan bukan saja diberi kelebihan yang tersebut, bahkan malaikat yang mulia. Malaikat ialah makhluk yang suci, makhluk yang mulia, makhluk yang sangat baik, yang disebut oleh Al-Quranul Karim, la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali durhakakan Allah, dan mereka itu membuat apa sahaja yang diperintah oleh Allah supaya mereka membuat. Mereka tidak derhaka sekali-kali. Itulah makhluk malaikat, makhluk yang tidak berdosa. Di mana malaikat ini menyeru manusia di bulan Ramadan, wahai manusia yang mahukan kebaikan, bergembiralah. Kamu mendapat kelebihan yang banyak di bulan Ramadan. Wahai orang yang mahu mengerjakan kejahatan, berhenti. Allah Ta'ala tidak memberi peluang kepada kita mendengar suara malaikat. Ini adalah termasuk dalam ujian beriman kepada perkara yang gaib. Merupakan perkara yang gaib yang wajib kita beriman kepadanya, cukup dengan apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala was-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir, wa rawahu Muslim. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sembahyang 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya apabila ditinggalkan dosa-dosa yang besar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa dosa besar berhajat ke bertaubat. Secara khusus meninggalkan dosa yang besar itu, sesat di atas perbuatan, berazam tidak mahu lagi buat dosa itu. Kemudian berlafaz dengan istighfar, bertaubat di hadapan Allah. Itu dosa yang besar. Dosa yang besar ini ialah dosa yang diberi amaran yang keras di dalam Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dosa yang dikenakan hukuman qisas, hukuman hudud dan hukuman ta'zir yang keras. Itu dosa yang besar, berhajat kepada taubat nasuha. Adapun dosa-dosa yang kecil dihapuskan dengan amal-amal yang baik. Firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu boleh menghapuskan dosa-dosa, yakni dosa-dosa yang kecil. Walaupun namanya dosa kecil, kalau banyak, siapa bertahun-tahun, dia jadi banyak, jadi besar juga. Macam bukit adalah himpunan pasir dan batu yang halus. Begitulah dosa-dosa yang kecil ini. Tetapi Allah dengan rahmatnya menjadikan dosa-dosa yang kecil ini hilang dengan sembahyang 5 waktu.
apabila seseorang itu menunaikan sembahyang 5 waktu yang diwajibkan kepadanya, bukan sahaja dia mendapat pahala dengan sembahyang 5 waktu itu, dia juga dia beri dengan dihapuskan dosa yang dibuat di celah-celah sembahyang 5 waktu itu. Begitu juga dosa dalam masa seminggu dihapuskan dengan hari Jumaat apabila seseorang itu menunaikan kelebihan hari Jumaat. Hari berpeluang untuk mengerjakan ibadat, di mana hari ini dia beri juga peluang menghapuskan dosa dalam masa seminggu. Bulan Ramadan menghapuskan dosa dalam masa setahun. Ini kelebihan Ramadan. Dosa dalam masa setahun, dosa yang kecil dihapuskan dengan bulan Ramadan. Apabila seseorang itu menunaikan hak bulan Ramadan dengan dia berpuasa dan mengerjakan ibadat-ibadat yang lain yang termasuk dalam puasa, seperti berbuka puasa, bersahur, itu termasuk juga dalam ibadat puasa. Berbuka puasa boleh pahala, bersahur boleh pahala, kerana dia berkait dengan ibadat puasa. Bukan sahaja ibadat puasa itu sendiri, dan ibadat-ibadat yang lain boleh menghapuskan dosa dalam masa setahun. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana wa arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yanbaghi an yatahaffaza minhu kaffara ma qablah, rawahu Ahmad wal Baihaqi bisanadin jayyid. Maksudnya, dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dan dia mengenali batas sempadannya dan dia memelihara daripada apa yang sahaja dia memelihara dirinya, iaitulah daripada perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa, menjaga adab puasa, nescaya menghapuskan segala dosa yang sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad al-Baihaqi dengan sandaran yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan dia beriman kepada wajibnya puasa dan beriman kepada kelebihan puasa, bukan puasa kerana adat, bukan puasa kerana ikut-ikut orang, puasa kerana Allah, berpuasa dengan hati yang ikhlas, diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. Hadis riwayat Ahmad dan ashabus sunan, iaitulah Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Di sana ada pula hadis-hadis yang memberi amaran yang keras kepada orang yang meninggalkan puasa. Di antaranya Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ural Islam wa qawaidud din thalathatun alaihinna ussisal Islam man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dami syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wa saum Ramadan, rawahu Abu Ya'la wa Dailami wa sahahu Adh-Dhahabi. Maksudnya, dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, orang nadi agama Islam dan rukun agama ialah 3 perkara yang sangat penting. Di atasnya dibina Islam itu. Sesiapa yang meninggal satu daripadanya, maka dia menjadi kafir, halal darahnya, dijatuhkan hukuman bunuh kerana murtad. Iaitulah mengaku bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, menunaikan sembahyang 5 waktu dan puasa Ramadan,
Hadis riwayat Abu Ya'la Ad-Dailami dan Az-Zahabi mengatakan hadis ini hadis sahih. Menunjukkan barang siapa yang membatalkan dua kalimah syahadah, dia menjadi murtad. Mengikut hukum Islam, orang murtad diberi amaran kepadanya dalam masa beberapa hari. Bila dia degil, dijatuhkan hukuman bunuh kerana dia menafikan dua kalimah syahadah. Begitu juga orang yang mengatakan sembahyang tidak wajib, sembahyang 5 waktu tidak wajib, maka jadi murtad, diberi amaran kepadanya. Dia degil juga, dijatuhkan hukuman bunuh. Begitu juga orang yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, menjadi murtad. Hukuman orang murtad dijatuhkan hukuman bunuh. Ini termasuk dalam hukum yang ditabikkan dengan nas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi yang menjalankan hukuman ini ialah kerajaan Islam. Bukan orang ramai. Orang ramai tak boleh. Kena ada kerajaan Islam. Dibawa ke mahkamah, dibicarakan. Di sini menunjukkan wajib adanya kerajaan Islam yang berkuasa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syariat yang mewajibkan ibadah yang wajib, mengharamkan perkara yang diharamkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allah lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kullih wa in samah. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidzi wa qala al-Bukhari wa yadhkur an Abi Hurairah raf'uhu man aftara yawman min Ramadan min ghairi udrin wala maradin walam yaqdihi sawmud dahri wa in samah. Wa bihi qala Ibn Mas'ud. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berbuka satu hari daripada bulan Ramadan dengan tidak ada kemudahan yang diberikan oleh Allah, bukan kerana uzur, nescaya dia tidak boleh mengqadakan pahalanya walaupun dia berpuasa selama-lamanya sepanjang hayat, sekiranya dia mampu berpuasa. Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan At-Tirmidzi, dan berkata Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah mengikut sanad yang lain, sesiapa yang berbuka satu hari daripada Ramadan tidak dengan sebab uzur, tidak dengan sebab sakit, dia tidak boleh mengqada puasanya untuk menampung pahala walaupun dia berpuasa sepanjang hayatnya. Wajib dia kena qada, tetapi nak ganti pahala tidak boleh walaupun dia berpuasa sepanjang umur dia. Kalau dia panjang umur, tak boleh menampung pahalanya, kecuali orang yang uzur. Orang yang uzur, perempuan yang uzur kerana tak boleh berpuasa, lelaki yang uzur tak boleh berpuasa dengan sebab sakit, dan seumpamanya. Dia beri kepadanya pahala ibadat pada masa dia uzur, sebagaimana lazim dia mengerjakan ibadat pada masa dia tidak uzur. Oleh kerana itu, orang yang uzur jangan berasa rugi. Dia tidak rugi sekiranya pada masa dia sihat dia mengerjakan ibadat. Pada masa dia uzur, dia beri pahala ibadat itu pada masa uzurnya. Ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi setengah ulama, sebahagian besar ulama mengatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan tidak dengan sebab sakit dan uzur, lebih besar dosanya daripada berzina, daripada meminum arak dan diragui keislamannya. Kerana orang yang berzina dikenakan hukum hudud, dihapuskan dosa. Dia bertaubat, dihapuskan dosa. Orang yang minum arak termasuk hukum hudud, dihapuskan dosa. Dia bertaubat, dihapuskan dosa. Orang yang tak berpuasa, puasa adalah rukun Islam. Puasa rukun Islam menunjukkan lebih besar daripada hukum haram zina dan haramnya arak.
Di sinilah para ulama mengatakan bahawa orang yang meninggalkan puasa Ramadan lebih besar dosanya daripada berzina dan daripada meminum arak. Oleh kerana puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Ramadan, maka hendaklah ditunaikan dengan masuknya bulan Ramadan. Kalau tak masuk bulan Ramadan, tak boleh berpuasa. Kerana firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka sesiapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Dengan makna dia menyaksikan sendiri anak bulan Ramadan, ataupun diberitahu oleh saksi yang adil nampaknya anak bulan Ramadan. Kalau tidak ada bukti ini, tak boleh puasa. Jangan pakai agak-agak, tidak boleh. Setengah ulama membenarkan hisab. Hisab di sini kepada orang yang ahli hisab. Jangan hisab pakai angga-angga orang yang ahli ilmu falak, yang boleh menghisab, yang boleh tahu berapa derajah, berapa kedudukan matahari, kedudukan bulan pada masa jatuh, pada masa naik. Orang yang tahu ilmu tu, bukan ilmu agak-agak. Agak-agak tidak boleh. Kalau dia puasa pada hari yang tidak sabit bulan Ramadannya, puasanya tidak sah. Bahkan diharamkan. Diharamkan puasa pada hari yang syak ini di sisi para ulama. Sabda Nabi SAW, "Sumu li ru'yatih wa abtiru li ru'yatih, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawma." Rawahul Bukhari wa Muslim. Berpuasalah apabila melihat anak bulan, dan berhari rayalah apabila melihat anak bulan. Apabila dikelamkan kepada kamu dengan mendung, awan yang gelap, tak nampak anak bulan, sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Kalau tak nampak anak bulan, sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Dengan makna mensabitkan bulan Ramadan ialah dengan melihat anak bulan. Orang yang sah menjadi saksi. Hari ini bukannya duduk seorang, beribu orang boleh menyaksikan. Tak boleh dibohongi. Kalau anak bulan tu nampak, anak bulan tak nampak, tak boleh dibohongi. Kerana hari ini orang ramai, selalu ramai melihatnya. Kalau dia sendiri nampak anak bulan, maka wajib bagi diri dia seorang. Kalau orang tak percaya, itu hal orang lain. Hal orang lain. Bagi dia, dia kena berpuasa. Kalau orang tak terima hal dia, maka bagi orang lain. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala, "Tara an-nasu al-hilal, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasa bi siyamih." Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Ibn Hibban. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya orang ramai telah melihat anak bulan. Lalu aku memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku lihat dia berpuasa, dan dia juga menuduh orang ramai berpuasa. Ada yang menunjukkan bahawa Nabi tak tengok sendiri. Cukup dengan diberitahu oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang memberitahu, "Wahai Rasulullah, orang ramai tengok anak bulan." Maka Nabi pun berpuasa esok dan suruh orang berpuasa. Nabi tak pergi sendiri tengok. Bermakna cukup dengan saksi yang adil bagi membuktikan anak bulan itu dapat dilihat. Dan di sana para ulama menerima berlakunya matalik yang berbeza. Matalik yang berbeza ialah waktu, bulan dan matahari yang berbeza, kerana siang malam yang berbeza. Kita kena sedar, di negeri kita ni, negeri Khatul Istiwa, perbezaan siang dan malam tidak banyak. 12 jam kurang sikit, 12 jam lebih sikit. Di negeri yang sebelah utara pada Khatul Istiwa, selatan pada Khatul Istiwa, kalau musim panas, waktu siang hari boleh berlaku sampai 14 jam, 15 jam. Malam dalam 8 jam, 10 jam. Negeri yang belah utara lagi, yang belah utara seperti negeri Eropah, negeri Rusia, kalau musim panas, waktu panas
sampai 20 jam. Siang 4 jam. Malam 4 jam saja. Pukul 10 baru masuk maghrib. Ada setengah negara pukul 12 baru masuk maghrib. Pukul 1 naik cari pulau. Ini negeri yang sebelah utara. Kita yang tak biasa berjalan ni tak tahu. Negeri yang sebelah kutub, yang di utara, yang di selatan lagi. Waktu musim panas, dia boleh berlaku sampai siang dalam masa berbulan-bulan siang. Tak ada masalah tu. Matahari dia naik musim gini sama. Bila musim sejuk, malam berbulan-bulan pula tak ada siang. Ini macam mana nak ukur? Ukur mengikut qadar negeri yang terdekat dengannya. Dia puasa tidak mengikut hilangnya matahari dan naiknya matahari. Kerana matahari naik sampai berbulan-bulan. Ini boleh berlaku. Disebut dalam hadis bahawa pada masa berlakunya Dajjal, turunnya Dajjal, sehari macam setahun, sehari macam sebulan. Kemudian hari yang berikutnya seperti hari biasa, Nabi kata. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, macam kami nak sembahyang kalau sehari macam setahun, pakai 5 waktu setahun? Rasul kata tidak, qadarkan waktunya mengikut qadarnya. Mengikut qadarnya, artinya mengikut wajam, pusingan jam, tak lagi mengikut pusingan matahari. Bila keadaan begini, maka tengok anak bulan juga berbeza. Ada negeri yang nampak anak bulan, ada negeri yang tak nampak anak bulan. Maka tidak menjadi masalah sekiranya ada negeri yang nampak anak bulan berpuasa dan negeri yang tak nampak anak bulan tak berpuasa. Tak jadi masalah. Ini berlaku di zaman awal Islam. Diriwayatkan dalam satu riwayat di kalangan sahabat, yaitu Karib. Kata Karibnya seorang ulama tabi'in. Karib berkata, qadimtu Syam wastahalla alayya hilal Ramadan wa ana bisyam fa ra'aytu al-hilal lailatal jum'ah thumma qadimtu al-madinata fi akhir ash-shahr fasa'alani ibn Abbas thumma dhakara al-hilal faqala mata ra'aytum al-hilal faqultu ra'aynahu lailatal jum'ah faqala am ra'aytahu faqultu na'am wa ra'ahu an-nas wa samu wa Muawiyah فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والترمذي. Kata Karib, aku tiba daripada Syam, di mana orang ramai di Syam melihat anak bulan malam Jumaat. Aku musafir, tiba di Madinah di akhir bulan Ramadan. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitulah sahabat Nabi, merupakan sepupu Nabi, yang dilahirkan ketika Nabi di Mekah dikepung di Syam Ali oleh orang-orang musyrikin. Bila dilahirkan, Abbas yang dilahirkan dibawa, dan Nabi riba, Nabi berdoa, Allahumma allimhu al-Quran atau Allahumma allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepadanya ilmu berkenaan dengan Quran. Maka Abdullah bin Abbas dengan berkat doa Nabi menjadi seorang yang alim, yang dihormati oleh para sahabat yang lebih tua daripadanya. Abdullah bin Abbas, dia bertanya kepada Karib, bila kamu tengok anak bulan? Lalu Karib kata, kami melihat pada malam Jumaat. Kata Ibn Abbas, awak sendiri melihatnya? Kata saya, ya. Orang ramai juga melihat dan mereka berpuasa. Muawiyah juga berpuasa. Muawiyah sahabat Nabi juga. Lalu Ibn Abbas berkata, tetapi kami di sini melihat pada malam Sabtu dan kami berpuasa sehingga kami menyempurnakan puasa 30 hari. Lalu aku bertanya pada Abdullah bin Abbas, kerana dia seorang sahabat yang alim, adakah sah puasa
dengan Muawiyah melihat anak bulan, dan kita berpuasa dengan puasa dia, hari lain-lain, macam mana? Cukup ke tak sah puasa? Tidak begitu, kata. Tidak begitu. Maknanya tak mengapa. Puasa itu berbeza. Inilah yang disuruh pada kami oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan bahawa bila kita dengar berita Mekah puasa hari lain, kita puasa hari lain, negeri ni puasa hari lain. Hari ni ada internet, ada radio, macam-macam alat. Itu tidak menjadi masalah. Masing-masing negeri berpuasa mengikut matlak kedudukan kenaikan matahari dan bulan di negeri masing-masing. Dalam perkara puasa juga kita mestilah memelihara ibadat, memelihara rukun-rukun puasa. Yang pertama rukun puasa ialah menahankan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Sepanjang waktu daripada permulaan siang sehingga akhirnya siang, masuk permulaan malam. Kerana firman Allah Ta'ala, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Maksudnya maka sekarang Allah menghalalkan kepada kamu bersama dengan isteri kamu bersetubuh dengannya di malam-malam bulan Ramadan, dan carilah kamu kelebihan yang Allah kurniakan kepada kamu, dan makan dan minumlah kamu sehingga ternyata perbezaan di antara garisan putih daripada garisan hitam dengan masuk waktu fajar. Kemudian sempurnalah kamu akan puasa sehingga masuk waktu malam. Diriwayatkan bila Adi bin Hatim At-Tai, seorang sahabat yang kita baca kisahnya minggu lepas, dia dengar ayat ni, puasa ni permulaan dia ialah beza di antara garis hitam dengan garis putih. Lalu dia pun kata, Adi bin Hatim, aku pun ambil benang hitam sebenang putih se. Bila masuk subuh duduk hitam, beza tak benang hitam putih ni. Dia tengok nak beza waktu nyau tak nyau. Bila nak buka pula, aku pun hitam, ambil benang, letak di atas, di lengan, tilik. Nampak tak boleh beza hitam dengan putih, barulah aku buka. Kemudian jadi susah. Duduk main tilik benang hari-hari macam ni. Lalu aku tanya Nabi SAW. Lalu Nabi tersenyum dan menyatakan kepadanya, "Innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar." Sesungguhnya yang dimaksudkan itu ialah perbezaan di antara malam dengan siang. Hitam itu malam, cerah itu siang, perbezaan dia. Ia dijelaskan oleh hadis yang lain. Nabi kata, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum." Makan dan minumlah kamu sehingga Abdullah bin Ummi Maktum bang. Di mana Nabi ada dua tukang bang dia, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Maktum ni dia buta. Dia buta. Kebiasaannya Bilal bang yang pertama. Di sini menunjukkan bahawa di zaman Nabi SAW ada dua bang di waktu subuh. Bang yang pertama tak masuk lagi waktu subuh, Bilal bang. Bila Abdullah bin Ummi Maktum bang, masuk waktu subuh. Kerana Bilal ni dia orang celek. Dia orang celek, dia boleh tahu beza subuh ke tak lagi. Abdullah bin Maktum ni dia orang buta. Dia tidak bang, malaikat orang beritahu ke dia pagi dah naik dah, baru dia bang. Masa tu tak ada jam lagi. Maka Nabi kata bila Abdullah bin Maktum bang, tak boleh lagi makan. Itulah sempadan untuk bersahur dan permulaan puasa yang diajar oleh Islam. Adapun yang dikenali dengan waktu imsak. Waktu imsak ni dia basi sampai 10 minit. Itu kan ihtiyat, kan Nabi basi, sakut selajau. Dengan makna masuk permulaan waktu imsak tu boleh lagi sahur, tak jadi salah. Tak jadi salah, tak sampai tangga membatalkan puasa. Dalam 2-3-4 minit waktu imsak. Kerana mengikut jadual puasa yang ada pada hari ini,
diletakkan waktu imsak itu beberapa minit sebelum daripada masuk waktu subuh. Di antara perkara yang rukun puasa ialah niat. Puasa tu mestilah dengan niat, dengan qasad berpuasa. Kerana firman Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidak disuruh mereka itu malaikat supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas baginya sahaja agama. Ayat ini menunjukkan sesuatu ibadat mestilah dengan niat. Dan niat itu mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Di mana ibadat dengan niat ini rukun yang sahih. Ikhlas kerana Allah Ta'ala ni untuk menentukan dapat pahala ataupun tidak. Dua-duanya kena ada berlaku. Iaitulah menyahjakan sesuatu ibadat. Makna menyahjakan, kita buat ibadat dengan sedar. Dengan tahu ni aku nak puasa ni, tahu, sedar. Maka jadilah niatnya. Maka seorang yang bersahur di waktu malam sudah jadi niat puasanya. Bila dia makan sahur waktu malam, dengan sendiri jadi niat. Walaupun dia tak kata nawaitu sahur maghadin. Saja aku puasa esok hari. Dia tak kata begitu. Dia makan sahur. Dengan sendiri jadi niat. Dia sedar. Baru dia nak berpuasa. Dan di sisi setengah ulama, cukup dengan niat sekaligus di awal bulan Ramadan. Dalam masa sebulan. Cukup. Nak niat puasa sebulan Ramadan. Ini di sisi mazhab Imam Malik. Boleh demikian. Tidak menjadi salah. Di sisi Imam Syafi'i kena niat tiap-tiap malam. Kena ada niat itu. Dan niat ini dalam mazhab Syafi'i disunatkan berlafaz. Dalam mazhab lain tidak disunatkan berlafaz kecuali haji saja. Kerana haji dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang berpuasa mestilah seorang yang akil balik. Wajib kepadanya puasa. Kepada kanak-kanak disuruh berpuasa dan diajar berpuasa. Dan diwajib kita mengajar anak-anak kita berpuasa sebagaimana diwajibkan kita ajar anak-anak kita mendirikan sembahyang. Kena ajar anak-anak supaya menunaikan puasa. Dan kita juga mestilah memelihara adab-adab puasa yang menambahkan pahala. Di antara adab puasa yang boleh menambahkan pahala ialah bersahur. Sahur ni sunat. Sahur ni bukan makan saja-saja nak kenyang, boleh pahala. Sahur ni jangan tinggal sahur. Kerana sahur adalah sunat puasa. Kalau kita buat boleh pahala. Walaupun namanya makan. Makan yang boleh pahala. Menjadi ijma' para ulama disunatkan bersahur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu berkat. Apa makna berkat? Berkat di sini ialah makanan yang menyihatkan tubuh badan, yang memberi kekuatan. Kita berasa rajin nak buat ibadah, ada berkatnya dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, sabda Nabi SAW, "Alaikum bihadas sahur, fa innahu huwal ghidha'ul mubarak." Kamu hendaklah bersahur. Sesungguhnya sahur adalah makan yang diberkati oleh Allah. Dalam hadis yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sahuru barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'ata ma, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Yang bermaksud bersahur itu berkat. Jangan kamu meninggalnya walaupun terpaksa meneguk satu teguk air sahaja untuk mendapat kelebihan sahur. Maka sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Makna berselawat ni Allah Ta'ala mengurniakan rahmat kepada orang yang makan sahur. Dan disunatkan kita menyegerakan berbuka. Bila sebaik saja masuk waktu, buka selalu. Ini disunat. Inilah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Jangan nak tunjuk rajin lebih pada Nabi lagi. Tak berbuka lagi nak sembahyang dulu. Gongnya. Nak tunjuk aku ni lebih pada Nabi mana. Jangan Nabi budak begitu. Nabi
buka dulu, lepas tu barulah Nabi sembahyang maghrib. Dan di sana ada hadis, idza urida al-'asha faja'a al-'isha faquddima al-'asha. Bila dihidangkan makan malam, masuk waktu isyak, hendaklah didahulukan makan malam, kata Nabi. Makanan sudah dihidangkan, waktu isyak sudah masuk. Makan dulu, kata Nabi. Lepas tu baru sembahyang isyak. Ini diajar oleh Nabi SAW. Itu adabnya. Tak apalah orang, sembahyang dulu. Tengah sembahyang duk tengok ke makan, duk nampak golek hok sedap ni. Dengan inilah hikmahnya mengapa kena makan dulu, supaya sembahyang itu khusyuk. Dengan sebab itu Nabi kita bila dihidangkan makanan, masuk sembahyang, makan dulu, lepas tu baru sembahyang. Ini adab yang diajar oleh Nabi SAW. Dan doa ketika berbuka dan ketika berpuasa. Pada masa berpuasa sepanjang hari digalakkan berdoa. Pada masa waktu berbuka digalakkan berdoa. Kerana waktu berpuasa diperkenankan doa. Kerana sabda Nabi SAW, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan ma turab. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika berbukanya doa yang tidak ditolak. Jadi waktu diperkenankan doa. Di antaranya ialah doa yang diriwayatkan daripada para sahabat. Para sahabat, Abdullah bin Umar berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Itu doa Abdullah. Doa Abdullah bin Amr bin As bila dia berbuka. Dan di sana ada riwayat Nabi berdoa, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Itu ada riwayat. Dan ada riwayat lagi dari Nabi juga, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Boleh doa di mana-mana doa dan boleh capur semua sekali. Dalam hadis yang lain, thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir wal imamul adilu wal mazlum. 3 jenis manusia yang tidak ditolak doa mereka, iaitulah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, dan pemimpin yang adil, dan orang yang kena zalim. Pemimpin yang adil yang ikut Islam, doanya diperkenankan oleh Allah. Orang yang kena zalim, doanya diperkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga hendaklah beradab, menjaga diri daripada perkara-perkara yang membatalkan ibadat puasa, yang membatalkan ibadat dan membatalkan pahala puasa. Kena jaga diri daripada perkara yang membatalkan ibadat puasa. Kalau buat, batal puasa. Ada juga puasa tak batal, tapi pahala boleh batal. Itu banyak diterang dalam kitab-kitabnya. Kemudian kita bersungguh beribadat. Di antara menghidupkan malam dengan bulan, dengan sembahyang tarawih. Hidupkan malam dengan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih diamal oleh Nabi SAW. Di mana Nabi pernah bersembahyang di bulan Ramadan. Sembahyang selepas isyak, sembahyang tarawih. Sembahyang yang ada rehat. Sembahyang 2 rakaat. Yang keempat dia berhenti sekejap. Lepas tu sembahyang pula. Nabi sembahyang 8 rakaat. Lepas tu Nabi balik. Malam esok Nabi sembahyang pula. Kau ramai orang. Lepas tu bila orang terlalu ramai, malam yang ketiga, siapa tak muat masjid, mereka nak sembahyang dengan Nabi. Nabi tak keluar. Tunggu tak mari sampai subuh tak mari. Masing-masing sembahyang. Besoknya Nabi mari. Nabi kata, sebab aku tak keluar, kerana aku takut diwajibkan kepada kamu. Takut Allah Ta'ala wajibkan. Begitulah diamalkan masing-masing. Tak sembahyang di masjid. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar melihat orang sembahyang masing-masing berselerok dalam masjid. Lalu Sayyidina Umar melantik seorang qari yang mahir baca Quran, Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar suruh Ubay pergi ke depan dan suruh orang sembahyang jemaah tarawih di belakang Ubay, dan dia sembahyang dengan 20 rakaat. 20 rakaat dibuat oleh Sayyidina Umar. Nabi ajar 8, 20 Sayyidina Umar buat. Tidak menjadi salah. 8 pun tak apa, 20 pun tak apa, boleh berlaku. Bahkan di sisi ulama-ulama Madinah yang mengikut Imam Malik,
Ada mengatakan lebih pada 20, nak tang sampai 40 pun tak apa. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tak usah duduk balah. Duduk balah ni pelakih mu 8 dia, ni pelakih 20. Akhir dua-dua tak boleh pahala belaka. Senang, tak boleh pahala belaka dua-dua. Pasal apa? Nak tunjuk aku molek. Aku molek pada molek pada. Tak boleh pahala belaka. Jadi begitu. Jangan main-main. Jangan main-main kita berdebat tentang ilmunya. Akhirnya semayang jadi riak. Bukan kerana Allah Ta'ala. Kita merasakan ujub. Hak aku lah molek pada orang lain. Akhirnya tak boleh pahala belaka. Dengan sebab itu, ikut Nabi buat 8 rakaat pun boleh. Ikut Sayyidina Umar buat 20 rakaat pun boleh. Dua-dua tu ada kelebihan. Mana lebih? Yang lebihnya yang paling kosong. Yang paling kosong yang lebih. Ke 8 tak ke 20. Mana yang paling kosong? Itu yang paling lebih sembahyangnya. Yang paling menjaga adab. Dan membanyakkan baca Quran. Khususnya secara bertadarus. Bertadarus dengan makna belajar di antara satu sama lain. Untuk membetulkan bacaan. Itu makna bertadarus. Seorang baca yang lain dengar. Yang ni baca yang lain dengar. Untuk membetulkan bacaan. Di mana Nabi bertadarus Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Mendengar di antara satu sama lain. Itu makna bertadarus. Sehingga khatam Al-Quranul Karim. Bukan bertadarus ni bergebu. Pakak belomba baca, biar sudah. Biar khatam derah, nama derah. Duk mai ke kut nama derah. Baca ramah, biar habis derah, boleh meleh khubah cepat sikit. Itu dah jadi. Dan kita digalakkan juga menjamu orang berbuka puasa. Disebut dalam hadis, sesiapa yang menjamukan orang berbuka puasa, diberi kepadanya pahala orang yang berpuasa, dengan tidak dikurangkan pahala orang berpuasa itu sedikit pun. Sama ada kita menjamu dia, mari ke rumah kita, ataupun kita atur makanan di rumah dia. Makna memberi jamuan kepada orang yang berbuka puasa. Dan bersungguh beribadat, khususnya pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan. Kita beribadat. Kerana diharapkan salah satu daripadanya adalah Lailatul Qadar yang diberi kelebihan 1000 bulan. Memelihara diri dia perkara yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu kita semua tahu, iaitulah makan dan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja batal puasa. Kalau tak sengaja tak batal puasa. Tak sengaja tak batal puasa. Wak lolok tak sengaja batal puasa juga. Wak lolok tak sengaja. Tuhan tahu. Kita tak sengaja sungguh, maka tak batal puasanya. Walau makan berapa pinggang sekalipun. Tak teringat. Tengok sedap. Makan. Baki nyawa dia lagi. Tak ingat ke puasa? Sabar kenyang. Puasa aku ni. Tak batal puasa. Tak batal. Tak payah ganti puasa itu. Kerana disebut di dalam hadis, Nabi bersabda, Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Rawahul jamaah. Sesiapa yang terlupa lalu dia makan, dia minum, maka sempurnalah kepuasanya, cukupkan puasanya. Sesungguhnya Allah memberi makan dan memberi minum padanya. Muntah dengan sengaja batal puasa. Haid dan nifas batal puasa. Mengeluarkan mani batal puasa. Masuk sesuatu dalam rongga, dalam lubang yang ada pada anggota kita, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang dubur di bawah, itu batal puasa. Adapun memasukkan sesuatu bukan daripada rongga, tak batal puasa. Orang sakit di hospital pakai jarum, masuk air ikut jarum, pakai cocok, itu tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa masuk ke rongga saja. Masuk ke rongga saja, membatalkan puasa. Dan banyak lagi perbincangan tentang puasa ni yang dihuraikan oleh para ulama di dalam kitab mereka, dan cukup sekadar itu. Wallahu a'lam.